Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan pada hari ini. Maka kita masih lagi berpeluang untuk membuktikan kepada Allah bahawasanya kita ingin pulang kepada Allah di hari ajal kita sebagai seorang hamba yang mempunyai bekal yang cukup dan memperoleh keselamatan di akhirat. InsyaAllah seperti biasa, bagi tujuan meningkatkan iman kita, memperbanyakkan amal soleh kita, maka akan kita teruskan perbincangan, pembelajaran tajwid Al-Quran serta tadabbur pada surah-surah yang berada dalam juzuk yang ke-30. Dan insya-Allah hari ini akan kita lihat surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Alhamdulillah. Sekarang kita bacakan untuk bacaan kali kedua. Seperti biasa, bacaan kedua ini untuk kita perhatikan bagaimanakah rupa wajah kita ketika membacakan ayat-ayat dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul Azim. Sekarang kita lihat perbahasan hukum hakam tajwid bermula dengan ayat pertama surah Al-Fil. Ayat pertama, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita jumpa di sini mim mati yang diberikan tanda mati seperti biasa. Kalau nun mati ataupun mim mati diberikan tanda mati di atasnya menunjukkan hukum izhar. Dan di sini disebabkan ianya hukum mim mati, maka izhar di sini nama dia izhar syafawi. Kerana mim mati di sini bertemu dengan huruf yang bukan mim dan bukan ba. Alam tara, tara, ra di sini berwarna biru gelap. Dalam mushaf tajwid kita, ra yang berwarna biru gelap membawa maksud ra ini disebut dengan tebal. Istilah bahasa Arabnya ialah ra tafkhim. Jadi pastikan kita sebut dengan tara, bukan tara. Tara kaifa fa'ala rabb. Di sini sedikit tricky kerana ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sebutan yang kesemuanya satu harakat. Bila mana kita membaca pada perkataan yang terdiri daripada huruf-huruf yang satu harakat, tidak ada mad, maka kita kena sebut secara perlahan-lahan, sebutkan satu persatu kesemua huruf-huruf tersebut. Jangan kita cepat sangat sebab takut jadi macam raum. Okey. Macam mana cara yang betul? Fa fa'ala rabb. Fa fa'ala rabb. Kalau salah fa fa'ala rabb. Jadi macam kalau kita cepat sangat, takut kita baca tak sampai satu harakat. Satu harakat ialah fa fa'ala. Fa fa'ala rabb. Fa fa'ala rabb. Bunyinya satu persatu. Kalau tak cukup satu harakat, fa fa'ala rabb. Fa fa'ala rabb. Ada yang sampai baca alam tara kaifa fa'al. Jangan begitu. Pada huruf-huruf yang satu harakat ini, walaupun dia tidak ada mad tetapi bunyinya mesti cukup satu harakat. Kaifa fa'ala rabb. Kata syekh saya, dia ajarkan kepada kami pada tempat-tempat yang sebegini, kes-kes sebegini,
Cuba sebut perlahan-lahan. Temponya diperlahankan sedikit. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Fa'ala rabb. Macam tu ya. Fa'ala ra. Ra di sini berwarna biru pekat, sama seperti sebelah ini, ia ra tafkhim yang dibaca dengan tebal. Kenapa? Kerana ia ra yang berbaris atas seperti tara. Rabbuka. Rabbuka bi asha. Di sini tidak ada hukum tajwid yang tricky, cuma seperti yang pernah kita bincangkan sebelum ini, apabila huruf nipis berjumpa dengan huruf tebal, a tu nipis, bi a. Sedangkan sod selepasnya tebal. Jadi yang nipis berjumpa dengan sod yang tebal, sod. Jadi bunyinya mesti nipis dan tebal. Aus, aus, aus. Bi ashab, bi asha. Jangan bi os, jangan bi os, bi a. Bi aus, aus. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi bi ashabil fil. Ha di sini ha pedas, pastikan kita sebut dengan pedas, jangan kita sebut tanpa pedas. Bila tanpa pedas dia jadi ha bulat. Sedangkan dia ha pedas. Bi ashabil fil. Kita pernah bincang sebelum ini, fil ini ialah mad apa? Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad yang berlaku di hujung bacaan, di hujung ayat, penghujung, ataupun ia ialah perkataan terakhir kita sebut. Suku kata terakhir kita sebut. Bila yang terakhir tu kita sebut, rupanya ialah dia terdiri daripada 3 huruf. 2 huruf pertama itu ialah mad asli. Di sini fi, fa baris bawah jumpa dengan ya. Jadi mad asli kan? Fi. Kemudian selepas kes mad asli di sini, akhirnya ialah huruf yang berbaris. Jadi 3 huruf. Huruf pertama huruf berbaris, huruf kedua huruf mad. Kalau campur dua-duanya jadi mad asli, fi. Dan selepas 2 huruf ini, huruf ketiga ialah huruf yang berbaris. Di sini lam baris bawah. Maka fili, bila berhenti pada fili, diberhentikan dengan hukum mad arid lis sukun, yang kita perlu baca dengan kadar panjang 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat, dan saya memilih untuk membaca dengan 4 harakat. Bi ashabil fil. Bil fil. Fil bukan fail. Fi. Bila sebut baris bawah, dia macam senyum sikit. Mulut kita macam senyum sikit. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Begitu. Kemudian ayat yang kedua, alam. Alam sama juga, kita jumpa dengan mim mati yang diberi tanda mati. Mim ini hukumnya izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Jadi tak ada dengung. Alam yaj. Pada Quran tajwid, jim tu diberikan warna biru cair. Biru cair ialah pemberitahuan bahawasanya di situ ialah hukum qalqalah. Dan di sini ialah hukum qalqalah sughra. Kenapa hukum di sini qalqalah kecil? Kerana dia berada di tengah-tengah perkataan, di tengah-tengah bacaan. Bukan benda terakhir disebut. Yaj'al. Jadi bila di tengah-tengah, bila dia qalqalah sughra, maka kita akan sebut dengan lantunan yang sikit saja. Yaj. Jangan yaj'al. Jangan je. Lantunan tu tak perlu kuat kerana ia qalqalah kecil. Alam yaj'al. Gitu ya. Alam yaj'al kaidahum. Kaidahum seperti yang pernah kita pesankan sebelum ini. Di sini bunyinya hum, bukan hum. Pastikan berbunyi HUM. Kaidahum. Bukan kaidahum. Bukan kaidahum, tetapi kaidahum fi tadlil. Di sini pun ada tricky sikit sebab ada huruf dot. Ta yang di sini ialah nipis berjumpa dengan dot yang tebal. Jadi pastikan ta berbunyi nipis ta, sementara dot berbunyi tebal. Tel. Bukan tot. Jangan kita muncung, nanti kita tak sengaja mentebalkan ataupun menebalkan huruf ta. Ta. Kemudian masukkan dot yang mati.
tadlil. Jangan kita buat ada qalqalah, sebab kadang-kadang kita terdengar ada orang yang dia tak sengaja dia qalqalahkan huruf dad. Tadlil biasa dengar kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tak, dad tak ada qalqalah. Dad sifatnya istitalah. Maknanya ada macam panjang sikit. Bunyinya berpanjangan dalam tekak ni. Taw. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dot ini pastikan jangan qalqalah, jangan qalqalah, sebab ramai orang tak sengaja dia baca tadlil. Baik, lil seperti yang kita bincangkan tadi, lil di sini ialah mad arid disukun. Kenapa? Kerana dia berlaku di hujung ayat ataupun hujung bacaan dan dia terdiri daripada 3 huruf, di mana huruf pertama huruf berbaris, huruf kedua huruf mad, dan huruf ketiga huruf berbaris. Li. Bila lilin, bila kita matikan lil dengan kadar panjang 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat, tapi disebabkan saya telah memilih untuk membaca dengan 4 harakat pada ayat yang pertama fil, maka saya sebagai adab membacanya, saya perlu baca baki-baki ayat-ayat lain yang ada hukum mad arid li sukun dengan kadar yang sama, iaitu 4 harakat. Fi tadlil. Gitu. Seterusnya ayat yang ketiga, wa arsala alaihim nampak tak, ra di sini diberikan warna biru pekat, bermaksud ra di sini ra yang tebal ataupun ra yang disebut sebagai ra tafkhim. Mengapa ra di sini tebal? Dia bukan berbaris atas. Bukankah ini ra mati? Ya, ra yang mati juga dalam beberapa keadaan akan ditebalkan. Antaranya yang macam ni, ra tu mati sebelum dia berbaris atas. Kalau ra yang mati sebelum dia berbaris atas, macam dalam kes yang kita baca ni, maka dia dibaca dengan tebal. Bukan ar. Wa arsala, tetapi wa ar. Jangan sampai muncung bulat wa ar. Jangan. Wa ar. Memang kita nak macam nak bulat mulut sebab nak tebalkan dia, tetapi jangan sampai muncung sangat. Sebab nanti dia jadi huruf lain. Wa ar. Ra tu tebal. Wa arsala alaihim. Sama juga him kalau di sini pastikan kita sebut ni dengan sebutan yang betul. Him bukan him. Ha baris bawah ialah HIM. Him. Alaihim bukan alaihim. Wa arsala alaihim. Jangan baca alaihim, bacalah alaihim. Wa arsala alaihim tayran. Dah jumpa dah hukum tanwin. Kalau tengok betul-betul, tanwin di sini ialah tanwin yang selari. Bila tanwin tu selari macam ni, maknanya atas dengan bawah dia sama. Dia bukan satu depan satu belakang, dia sama. Bila tanwin tu selari, ia membawa maksud di sini akan dibaca dengan bacaan izhar. Maknanya bunyi nun solid. Maknanya bunyi betul-betul bunyi tanwin. Tayran. Maknanya tayran. R-O-N. Tayran. Jadi di sini berlakunya hukum apa dia? Hukum izhar halqi. Kenapa pula berlaku bacaan izhar halqi? Kerana tanwin dalam kes ini bertemu dengan hamzah. Nampak tak? Sebelah tanwin tu hamzah. Tayran ababil. Saya kemaskan sikit supaya nampak padam yang ni. Nampak tak? Kan? Tanwin tu berjumpa dengan hamzah. Bila tanwin berjumpa dengan salah satu daripada 6 huruf izhar, apabila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf halqiyah, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, maka jadilah hukum izhar halqi. Ababil. Bil ialah mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Mad yang berlaku di hujung bacaan ataupun di hujung ayat kita. Kebiasaannya hujung ayat yang mana dia terdiri daripada 3 huruf. Huruf pertama berbaris, huruf kedua huruf mad dan huruf ketiga huruf berbaris. Pastikan 2 huruf pertama tu membentuk mad asli. Bila, bila, fula, qala.
Jadi kalau macam itulah rupanya, maka inilah dia mad arid lis sukun, yang mana akan kita berhenti dengan 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Kerana saya telah memilih 4 harakat pada sebelum-sebelumnya, maka saya perlu teruskan dengan kadar 4 harakat pada ayat selepas-selepasnya. Ayat yang keempat, tarmihim sama dengan sebelum tadi. Apa dia? Ra yang diberikan warna biru pekat. Ra ini ra yang dibaca dengan ra tebal ataupun disebut sebagai ra tafkhim. Kenapa? Sebab dia mati dan sebelumnya berbaris atas. Bila berbaris atas sebelum ra yang mati, maka ra tadi akan dibaca dengan tebal. Mihim. Dah jumpa dah mim mati. Mim mati di sini tak diberi tanda mati. Berbeza dengan ayat 3, mimnya ada tanda mati. Berbeza dengan ayat yang pertama, alam ada mimnya ada tanda mati. Jadi bila mim yang mati tidak diberi tanda mati, maka pastilah mim tadi bukan izhar. Maknanya dia akan berubah bunyi. Dia akan berubah bunyi. Mim di sini pula dah diwarnakan dengan warna hijau. Maknanya sahlah di sini akan dibaca dengan bunyi yang bercampur. Mim mati di sini berjumpa dengan siapa? Dengan ba. Mim mati jumpa dengan ba, kita panggil hukum ikhfa syafawi. Baik, ikhfa syafawi ni sama dengan iqlab. Cuma iqlab tu mim dia mim pinjaman, ikhfa syafawi mim dia original. Bila mim mati jumpa dengan ba, akan menghasilkan bunyi tarmihim, tarmihim, mihim. Kalau kita belajar di sekolah ke di masjid ke, memang ada dua jawapan. Ada yang kata kita kena jarakkan sedikit bibir atas dan bawah, seperti ada sehelai kertas. Okey, benda tu dipanggil furjah, lubang. Maknanya ada jarak antara bibir atas dan bibir bawah. Itu cara yang kemudian. Asalnya bagi iqlab dan bagi ikhfa syafawi, bibir memang bersentuh, tidak ada ruang langsung. Cuma dia sekadar sentuh yang sangat ringan, sekadar sentuh sikit je. Tarmihim, mihim, mihim, tarmihim. Kalau ada ruang, tarmihim, dia macam ada rongga antara atas dengan bawah. Jadi yang pertama yang saya kata tadi, kalau bibir tu dua-dua sentuh, itu yang asal. Asalnya mim mati jumpa dengan ba, bibir tidak ada ruang. Kemudian ulama yang kemudian mendapati orang-orang bukan Arab amat-amat sukar nak bunyikan. Sebab kalau bukan orang Arab, dia tak boleh capai bunyi yang betul, maka dibuat satu ijtihad untuk dapatkan bunyi ikhfa, kena renggangkan sikit baru dapat bunyi ikhfa syafawi ataupun bunyi iqlab. Sebenarnya dua-dua betul, tetapi saya berpegang dengan pandangan asal, tidak ada furjah, tidak ada ruang antara bibir atas dan bibir bawah. Tapi itu kaedah, siapa nak pegang yang pertama boleh, yang kedua pun boleh, cuma asalnya tidak ada ruang antara bibir atas dan bibir bawah walaupun sehelai kertas. Cuma dia hanya menyentuh, bukan kemam. Kemam jadi macam ni, tarmihim, tu tak boleh lah. Dia tarmihim, dia sebenarnya sangat ringan sampai kita punya bibir tu ke tepi. Bihijaratim, bihijara, ra tu pun diberikan warna biru pekat, bermaksud ra ini akan dibaca dengan tebal ataupun disebut sebagai ra tafkhim. Kemudian ada hukum tanwin selepas ra, iaitulah ta berbaris bawah di sini, tanwin tim. Tanwinnya tidak selari, satu depan satu belakang. Bila tanwin tu macam ni, satu depan satu belakang, maka dia tidak akan dibaca dengan bunyi nun yang solid. Dia bukan izhar. Di sini tanwin jumpa siapa? Di sini tanwin jumpa dengan mim. Bila tanwin jumpa dengan mim, dia akan jadi hukum idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ada 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Jadi maknanya kalaulah jumpa tanwin dengan mim ni, terus je lompat, ta tu jumpa mim, tim, terus lompat, senang aja. Hijaratim min, ada lagi sebelah tanwin ada hukum nun mati. Seperti biasa, nun mati yang tidak diberi tanda mati bermaksud nun tu takkan disebut dengan bunyi nun. Dia mesti jadi hukum lain. Jadi di sini nun mati jumpa dengan sin. Nun mati jumpa dengan sin, hukumnya apa? Hukum ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa? Kita punya bunyi nun tu bercampur dengan huruf selepas nun. Selepas nun di sini huruf sin. Jadi pastikan bunyi nun tadi bercampur dengan unsur-unsur sin. Min, macam M-I-N-S kecil.
min min bihijaratin min sij min dia lidah kita tu tidak menyentuh lelangit atas. Sebab kalau sentuh dah jadi nun betul-betul min, tetapi dia tak sentuh, dia jarak sikit. Min, dia dah ambil position untuk sebut huruf sin. Min sijil, jil berlakunya mad arid li sukun, iaitulah mad yang berlaku di hujung bacaan kita, yang lazimnya berlaku di hujung ayat. Kita akan bacakan dengan bacaan 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat, tetapi sebab saya dah pilih untuk baca dengan 4 harakat pada sebelum-sebelumnya, maka saya perlu habiskan dengan 4 harakat pada ayat ini. Ayat terakhir, ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, mim di sini mim mati yang diberi tanda mati. Bila mana nun mati ataupun mim mati diberikan tanda mati, bermaksud di situ bacaan izhar, dan kerana ia mim mati namanya izhar syafawi. Faja'alahum, pastikan kita sebut faja'alahum, bukan faja'alahum. Faja'alahum ka'asfim. Jumpa lagi hukum tanwin. Di sini sama dengan sebelum ini, tanwinnya tidak selari, satu depan satu belakang. Bila tanwin tu tidak selari, bermaksud tanwin ni bukan izhar. Tidak akan kita baca dengan bunyi fin. Di sini kalau kita baca putus ka'asfin, tetapi disebabkan tanwin ni tidak selari, memang tak akan ada bunyi solid nun, tidak akan ada bunyi nun, melainkan berlaku perubahan bunyi. Okey, tengok. Tanwin ni berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan mim. Tanwin berjumpa dengan mim, hukumnya ialah hukum idgham ma'al gunnah, sama dengan contoh pada ayat yang keempat kan. Ayat keempat di sini tanwin jumpa dengan mim. Pada ayat kelima pun sama, tanwin berjumpa dengan mim. Maka hukumnya idgham ma'al gunnah dengan 2 harakat. Ka'asfim ma'kul. Ma'kul. Kul di sini ialah mad arid lis sukun, mad yang berlaku di hujung bacaan, biasanya berlaku pada hujung ayat, yang mana akan kita bacakan dengan 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Tapi disebabkan saya dah baca 4, maka saya perlu habiskan semuanya dengan 4 harakat. Itulah dia perbincangan hukum hakam tajwid bagi ayat-ayat dalam surah Al-Fil. Sekarang kita pergi kepada bahagian tadabbur surah Al-Fil. Kita mulakan dengan melihat terjemahan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung yang berpasuk-pasukan. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Kalau kita melihat tafsir Ibn Kathir berkenaan dengan tafsiran kepada surah Al-Fil, Masya Allah, panjang sekali perbahasannya. Kalau kita perhatikan di sini, surah Al-Fil diawali perbincangannya, pentafsirannya dengan sejarah tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah yang berhajat untuk menyerang. Saya suka nak ajak sahabat-sahabat kita nak bagi ingat balik sebenarnya apa yang berlaku. Sebenarnya apa yang buatkan Abrahah tu nak serang sangat Kaabah. Dahlah jauh cerita dia. Surah ni ada kaitan dengan surah Al-Buruj, sebab dalam surah Al-Buruj tu ada cerita tentang Ashabul Ukhdud. Ada satu raja yang bernama Zunuwas ataupun Zanuwas. Zunuwas ni dia raja orang kafir lah di Yaman. Dia seorang raja yang zalim di Yaman. Dia ni orang musyrik, orang yang tak beriman dengan Allah. Dia dapat tahu ada seorang budak beriman kepada agama Allah.
tak nak ikut orang musyrik yang lain, maka dia panggil budak ni untuk dia bunuh di hadapan rakyat dia sendiri. Ketika itu diceritakan ada berpuluh-puluh ribu orang. Ada berpuluh ribu orang yang menyaksikan peristiwa Zunuwas nak bunuh budak ni dengan cara panah. Dengan izin Allah, dia ajar kepada raja yang zalim ni, kau nak bunuh aku dengan satu cara je. Budak ni Allah Ta'ala ilhamkan dia, yang mana ilham ni menjadi sebab Allah Ta'ala bagi hidayah kepada rakyat-rakyat Raja Zunuwas ni. Apa dia? Kalau nak bunuh aku satu cara je, kau kena sebut demi Tuhan anak ini. Maknanya demi Allah lah, dengan nama Tuhan anak ini. Selagi dia tak baca Bismillah, tak baca dengan nama Allah, dengan nama Tuhan anak ini, tak Tuhan budak ini, dia takkan berjaya. Maka raja yang dah egonya tercala tadi tu, dia pun ambil panah, dia ucap dengan suara yang orang dengar, dengan nama Tuhan budak ini, dengan nama Allah, dia panah, mati budak tu. Pada pandangan Zunuwas, dia berjaya bunuh budak tu. Mana dia berjaya melenyapkan seorang yang beriman kepada Allah. Tapi dia tak tahu, wa makaru wa makarallah. Sebenarnya benda tu menjadi asbab hidayah. Ramai-ramai puluh-puluh ribu orang tadi melihat perkara yang pelik. Bunuh-bunuh tak mati, tapi dengan nama Allah disebut, maka matilah, ataupun maka terjadilah apa yang nak buat. Maka mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan budak ini. Bayangkan, raja yang baru sekejap bangga kena dapat bunuh budak yang beriman ni, tiba-tiba dia tengok orang depan dia yang seramai 20,000 orang. 20,000 orang menyatakan keimanan kepada Allah. Dia punya marah, dia suruh tentera dia gali satu lubang yang sangat besar. Lubang tadi tu dia buat api, dia buat nyalaan api yang sungguh-sungguh besar. Dia campak 20,000 orang rakyat dia yang beriman kepada Allah, yang telah menyaksikan kehebatan Allah, yang telah memperlihatkan keimanan kepada Allah, dia bakar hidup-hidup dalam lubang yang besar tu. Jadi 20,000 orang ni dibakar dan mereka semua ini syahid. Disebut kisah mereka ni dinamakan sebagai Ashabul Ukhdud, golongan yang dibakar dalam lubang yang besar. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, dalam 20,000 tu ada seorang yang lari, yang sempat lari. Nama dia sama dengan saya. Nama saya Firdaus. Nama orang ni Daus. Kebetulan orang panggil saya Daus kan. Kadang-kadang orang panggil Daus. Nama orang yang lari ni, nama dia Daus. Daus ni, dia pergi tulis surat dekat seorang raja. Pendek cerita, berita ni sampai kepada pengetahuan Raja Najasyi. Raja Najasyi ni Raja Habsyah lah. Raja Habsyah yang beragama Nasrani. Dia ni orang Nasrani lah. Dia punya marah. Ada raja yang zalim pergi bakar rakyat dia, rakyat dia sendiri. Maka dia pun buat satu perancangan untuk menyerang Yaman. Raja tu kan kat Yaman kan, Raja Zunuwas ni kat Yaman. Lalu dia hantar bala tentera yang begitu ramai, dikatakan disebut dalam satu riwayat sehingga 70,000 orang. Maknanya ramailah. Tentera-tentera ni semua pergi dekat Yaman untuk serang, untuk tangkap raja yang zalim ni, Zunuwas ni. Yang ketuai rombongan tentera Najasyi ni namanya Aryat. Aryat ni ialah salah seorang panglima tentera Najasyi. Jadi Aryat ni dia nak pergi bunuh Zunuwas, tapi Zunuwas dah mati dah sebab Zunuwas ni lari dan Zunuwas ni mati lemas. Zunuwas ni telah mati lemas. Lalu Aryat pun menjadi pemerintah, mewakili kerajaan Habsyah, memerintah Yaman ketika itu. Jadi dia pun dapat kuasa. Orang dapat kuasa kan, makin lama makin jahat. Dia sampaikan dia mempergunakan tentera, dia panglima. Lama-lama makin dia jadi macam makin begau. Dia tindas orang dalam Yaman, dia buat macam-macam. Jadi bila Najasyi tahu, Najasyi marah. Dan benda ni diketahui juga oleh kawan dia sendiri. Sama-sama dia panglima. Ada lagi seorang panglima Najasyi bernama Abraha. Abraha ni panglima Najasyi. Dia salah seorang panglima utama Najasyi. So Abraha ni jadi hero. Dia kata mana boleh jadi ni. Maka dia pun buat satu gerakan pemberontakan menentang Aryat. Jadi dia pun pergi nak menentang Aryat. So dia pendek cerita, dia berlawan. Aryat mati, terbunuh dalam pergaduhan one by one antara Abraha dengan Aryat. Maka sekarang Abraha lah yang menjadi raja
yang memerintah Yaman ketika itu. Maka Yaman sekarang berada di bawah kekuasaan Habsyah. Habsyah ni Ethiopia lah. Kalau ikutkan jauh juga sebab dia dipisahkan oleh Laut Merah. Jadi Abraha memerintah Yaman ketika itu. Si Abraha ni pula, dia pun masing-masing ada perangai, kan? Ada perangai. Pendek ceritalah, Abraha ni dia nak mengampu Raja Najasyi sebab ada konflik sikit antara Abraha dengan Raja Najasyi ni, ada konflik sikit. Dia tulis surat, dia nak buat satu hadiah yang begitu istimewa untuk Najasyi. Apa dia? Dia buat satu gedung, satu bangunan yang sangat-sangat indah dan besar. Bangunan tu besar sangat. Bangunan ni diperbuat daripada binaan yang begitu premium, dikatakan emas pun ada sebagainya. Lalu dia nak hadiahkan bangunan ni kepada Raja Najasyi. Tuan-tuan sekalian, apa dia buat? Dia perintahkan orang suruhan dia supaya panggil semua orang-orang Arab. Yaman tu memang tempat orang Arab pun. Panggil semua suku-suku Arab, cakap dengan dia, mulai sekarang haji buat kat sini. Abraha tahu orang Arab di Yaman pun pergi ke Mekah untuk haji. Haji cara mereka lah, maknanya orang Arab memang akan pergi ke Mekah untuk haji di sana, untuk satu upacara di sana. Abraha dia buat bangunan yang begitu hebat, memang kalau ikutkan memang kalah lah Kaabah tu. Kaabah tu hanya batu saja. Ini memang cantik sangat macam istana, dan diminta orang-orang Arab tukar daripada pergi Mekah pergi ke Yaman. Tempat tu Sana'a, di Sana'a. Tuan-tuan sekalian, orang Arab mana nak, dalam jiwa orang Arab Kaabah tu yang mulia. Kebetulan dalam kalangan rakyat-rakyat di Sana'a ketika itu ada orang Quraisy. Dia punya tak puas hati bila Abraha buat pengganti Kaabah. Dia pergi protes dengan cara dia kotorkan. Dia tahu Abraha nak divert perhatian orang daripada Mekah bawa ke Sana'a. Dia kotorkan, dia rosakkan bangunan yang dibina oleh Abraha. Abraha punya marah bercampur dengan perasaan dengki kerana orang Arab tak sudi nak buat haji. Orang Arab tak sudi nak datang kat bangunan dia walaupun dia dah buat cantik-cantik dah. Ada bekalan air, ada sistem makanan semua, tapi orang Arab tetap nak pergi Mekah yang jauh tu. Tuan-tuan sekalian, dia punya marah sampai dia buat keputusan dia nak hancurkan Kaabah. Sebab apa? Sebab Kaabah dia, bukan Kaabah dia, sebab dia punya bangunan tak laku, orang tak datang. Yang paling tak puas hati suku keturunan Adnan dengan Qahtani. Mana Adnani dengan Qahtani ni dua suku Arab yang dalam Quraisy yang memang betul-betul tak puas hati dengan apa yang Abraha buat. Mana boleh kau nak gantikan Kaabah kami dengan bangunan kamu walaupun cantik. Kaabah tetap istimewa di hati kami. Abraha pun siapkan tentera dia, satu pasukan yang begitu besar untuk pergi menyerang Kaabah. Cuba kita tengok peta sekarang ni, saya sharekan tuan-tuan sekalian. Ini tanah Arab. Ini tanah Arab. Kalau tengok di sini, di sebelah kanan atas Arab Saudi, bawah tu Yaman. So jarak antara Yaman dengan Saudi ni jauh juga. Jauh juga sebenarnya. Di sebelah kiri seberang Laut Merah ialah Mesir, yang bawah Mesir itu adalah Habsyah, Sudan dan seumpamanya. Sekarang saya nak tunjuk berapa jarak dia. Kalau kita pilih bergerak daripada Sana'a, okey, ke Mekah. Sana'a ke Mekah. Cuba tengok. Sana'a di ni Sana'a ni Sana'a. Sana'a ni kat Yaman. Sana'a yang ada istana ataupun bangunan yang dibuat oleh Abraha tu, nak ke Mekah kalau naik kereta tak lama, 14 jam je sebab jarak dia 1048 km. Masalahnya mereka naik gajah. Jadi saya kena ambil walking distance. Walking distance untuk 1180 km ialah 9 hari. Hampir 10 hari. Maknanya memang lebih seminggu. Memang confirm nak dekat 2 minggu. Tapi disebabkan dendam dia kepada Mekah, kepada Baitullahil Haram, dia punya tak puas hati tu, dia sanggup buat trip yang berjalan hampir, kalau ikutkan jarak masa lah, melebihi seminggu. Gajah dengan kita lagi laju. Kalau jalan dengan gajah, kita lagi laju sebenarnya. Dengan unta lagi, dengan kena berhenti bekalan. Jadi memang panjang perjalanan tu. Tapi dia punya semangat nak hancurkan Kaabah, dia bawa tentera-tentera dia daripada Yaman menuju ke Mekah. Dan mereka singgah di Taif. Di sinilah dia jumpa dengan ada orang yang jadi tali barut, nak menjadi penunjuk jalan bagaimana nak sampai ke Mekah. Pendek cerita, sampai kat tengah-tengah jalan di situ, bila nak berangkat ke Mekah, adalah konflik dia dengan Abdul Muttalib. Sebab tu sebenarnya pakcik Nabi ni special, sebab Abdul Muttalib orang yang betul-betul mempertahankan Kaabah. Ketika Kaabah nak diserang oleh Abraha ketika itu,
Abdul Muttalib, Abraha rampas 200 ekor unta dia rampas. Bila mana dia jumpa Abdul Muttalib cakap apa dengan Abraha? Pulangkan balik unta aku. Kata Abraha, aku datang nak hancurkan Kaabah yang kau sanjung. Kenapa kau pergi minta unta kau balik? Apa jawapan Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, yang aku punya unta tu, Kaabah ni bukan aku punya, tapi ada Tuhannya, ada pemiliknya. Pemilik sebenarnya akan menjaganya. Subhanallah. Tuan-tuan, dia punya sayang Kaabah. Abdul Muttalib suruh semua orang lari naik atas bukit. Menyorok semua sebab tentera Abraha ni ramai nak serang kita. Maka semua orang masing-masing lari naik atas bukit. Tetapi Abdul Muttalib, dia bertahan di situ untuk satu tempoh. Dia pegang, kata dalam ni kisah saja. Dia pegang kat pintu Kaabah, dia kata maknanya Allah Ta'ala akan jaga rumahnya, akan jaga rumah ini. Lalu dia pergi. Abraha jauh lagi nak sampai sebenarnya. Ketika nak masuk ke Mekah, gajah dia duduk. Gajah dia tak nak bangun. Pendek ceritalah, bila penunjuk jalan tu nak tunjuk jalan pergi Mekah, gajah tu duduk. Puaslah ketuk, rotan, cucuk telinga, tarik telinga, gajah tu buat diam je. Tapi bila cakap dengan gajah pergi Mekah, duduk gajah tu. Okey, jom balik ke Yaman. Bangun gajah tu, pusing ke Yaman. Okey gajah, pergi ke sana, pergi. Tapi bila disuruh gajah tu mengarah kepada jalan yang sampai ke Mekah, gajah tu duduk. Tuan-tuan sekalian, gajah tak nak bangun. Subhanallah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah berlakunya peristiwa Allah Ta'ala menghantar segerombolan burung yang sangat banyak. Burung-burung ini membawa ketulan-ketulan batu yang disebut dalam surah yang kita baca ni, wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil bukan nama burung. Dalam bahasa Arab, ababil tu bermaksud berpasukan-pasukan, bukan nama burung ababil. Burung tu bukan nama di burung ababil. Ababil tu maksud dia bergrup-grup, maknanya satu grup. Maknanya bukan seko-seko, bukan satu kumpulan besar, tapi satu grup. Banyak sangat burung tu. Dan burung tu tarmihim bihijaratin min sijil. Pada burung tu mereka bawa beberapa biji batu yang berasal daripada tanah liat. Sijil tu ada banyak tafsiran, tapi antara yang tepat ialah batu yang berasal daripada tanah liat yang dibakar. Jadi batu tu panas. Dan batu itu bila dilepaskan, tarmi maknanya dilontar, maknanya burung tu genjis, burung tu jatuhkan ke atas tentera bergajah Abraha, bertempiaran lari semua orang. Bukan semua mati. Yang pergi yang ramai itu bukan semua mati, ramai yang lari. Tetapi sebahagian mereka terkena lontaran batu yang dibawa oleh burung-burung ini, lalu mereka faja'alahum ka'asfim ma'kul, menjadi seperti daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang. Kalau baca beberapa tafsir, disebutkan mayat-mayat yang terkena lontaran batu ini rompong, maknanya memang terbuka, tercabut tangan, tercabut kaki, berlubang-lubang macam burung, macam daun yang dimakan ulat. Maknanya tangkainya ada, tapi daun tak ada. Maknanya tulang ada, daging dah tak ada, kaki tercabut. Kerana hebatnya ataupun panasnya ataupun betapa berbisanya batu tersebut sampai mayat mereka hancur lebur. Tuan-tuan sekalian, itulah yang Allah Ta'ala kisahkan dalam surah Al-Fil. Mungkin video ni panjang sikit, saya minta maaf. Tuan-tuan sekalian, peristiwa ini salah satu irhas, iaitu salah satu tanda kelahiran Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, itulah hebatnya kuasa Allah. Allah Ta'ala sengaja biarkan dia datang serang. Allah boleh gagalkan sahaja Abraha daripada Yaman. Allah Ta'ala boleh runtuhkan je, tetapi Allah Ta'ala biarkan ia berlaku untuk kita baca maknanya wa makaru wa makarallah. Allah Ta'ala memang nak tunjukkan kepada kita yang baca Quran, Allah boleh bunuh musuh dalam rumah kita. Tak semestinya musuh tadi boleh mati di pertengahan jalan, tapi Allah Ta'ala boleh bunuh musuh tu di rumah kita, di tanah kita. Itu saja yang dapat kita bincangkan pada hari ini. Semoga memberi manfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.